أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wa syukurillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita yang tidak terhingga dan tidak dapat terhitung oleh kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kaffar. Begitulah bunyi ayat Al-Quran yang mafhumnya, kalaulah kamu hendak menghitung nikmat Allah, tidak akan terhitung banyaknya. Sesungguhnya manusia itulah yang menzalimi diri sendiri dan selalu berlaku ingkar. Di antara nikmat yang terbesar yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita adalah nikmat Islam dan iman. Dan nikmat Islam dan iman ini adalah nikmat yang terbesar, kerana nikmat ini adalah satu nikmat yang hakiki, nikmat yang kekal, nikmat yang merupakan dapat kita rasa, dapat kita hayati, dan kita di dalam kehidupan di dunia. Dan berterusan nikmat ini kita akan merasainya selepas kematian kita, iaitu semasa kita berada di dalam kubur, di hari akhirat kelak, di padang mahsyar, dan seterusnya. InsyaAllah dengan rahmat Allah, nikmat ini akan membolehkan kita memasuki syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana itulah ada doa di dalam Al-Quran yang berbunyi, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaik wa inni minal muslimin. Mafhumnya daripada doa ini, dan mohon, ya Allah, berilah kesempatan, peluang dan dorongan kepadaku untuk bersyukur di atas segala nikmat yang Engkau telah anugerahkan kepada diriku dan kepada orang tuaku, dan supaya aku beramal dengan amal yang saleh yang Engkau ridai, dan perbaikilah diriku dan juga anak keturunanku dan aku bertaubat kepadamu, dan aku terdiri daripada orang-orang Islam. Inilah satu doa yang diajarkan kepada kita, juga yang dicatatkan, yang diturunkan oleh Al-Quran, yang menganjurkan kita supaya menghargai nikmat yang Allah berikan kepada kita. Selepas nikmat Islam dan iman, kita melihat begitu banyak sekali nikmat di atas muka bumi ini yang kita nikmati setiap ketika. Kita diberikan hayat, kehidupan, nikmat untuk meneruskan kehidupan dengan kita menyedut udara daripada oksigen yang dijadikan, dan kemudiannya
kita makan dengan makanan daripada tumbuh-tumbuhan dan binatang adalah halalan tayyiban yang Allah jadikan untuk menjaga kesihatan kita. Dan ada tata cara dan panduan untuk menjaga kesihatan yang telah pun semuanya pernah dicontohi, pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda melihat menasihatkan kita supaya menjaga kesihatan. Orang yang kuat, dikala orang mukmin lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada orang yang lemah. Kerana dengan kekuatan dan kesehatan ini mereka dapat beramal dengan baik. Mereka dapat menjadi pejuang dan pendakwah Islam, dapat bekerja, dapat membantu orang lain dan dapat melaksanakan program-program memajukan Islam. Dalam tata cara makan disuruh kita bersederhana. Makan 1/3, dan untuk air 1/3, dan untuk pernafasan 1/3. Begitu juga dengan panduan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairul umur awsatuha, sebaik-baik pekerjaan itu adalah di pertengahan. Kita dianjurkan berpuasa dan berbuka. Dianjurkan kita supaya beribadat malam dan juga tidur, rehat, menjaga kesihatan. Dan kita dianjurkan, digalakkan berkeluarga. Sebab sunnah Rasulullah SAW adalah berkeluarga, membina keluarga. Dan keluarga adalah unit yang penting dalam pembinaan masyarakat dan negara. Bukan sekadar makan dan minum sahaja. Begitu juga dengan nikmat-nikmat yang lain. Nikmat kita berkeluarga dan berketurunan. Nikmat kita bersaudara mara, berjiran tetangga. Kita dapat menzahirkan dan menghubungkan silaturahim. Dapat menyejukkan hati kita. Begitu juga dengan anak cucu kita yang kita didik supaya menjadi saleh dan menjadi penyejuk mata. Sejuk kerana mata kita tidak sakit melihat perbuatan mereka yang mungkar, tetapi sejuk mata kita melihat keadaan akhlak mereka begitu baik, pemikiran mereka baik dan sebagainya. Ini disebutkan sebagai penyejuk mata. Begitu juga dengan keamanan. Keamanan dan juga kedudukan ekonomi yang baik. Inilah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, li'ilafi Quraisy ilafihim rihlat asy-syita'i was-shayf falyaعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Dalam ayat ini yang mafhumnya tentang keadaan dan amalan perniagaan bagi kaum Quraisy yang bergerak ke utara dan ke selatan mengikut musim-musim sejuk dan musim panas kerana urusan perniagaan. Kerana perniagaan itu penting. Perniagaan memberikan pembangunan dan memberikan kemakmuran kepada masyarakat. Tetapi semua nikmat kemakmuran itu hendaklah dihubungkan dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala, supaya kita bersyukur pada nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih pentingnya adalah untuk mengabdikan diri dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah yang menjamin keamanan, dan Allah lah juga yang menjamin ketenteraman di dalam hati mereka. Allah lah yang memberikan dan menjamin keamanan
dalam masyarakat, dalam negara, dalam pergaulan. Kerana tanpa keamanan, kita juga susah untuk beribadat. Tanpa keamanan, seperti berlakunya pergaduhan dan peperangan saudara, sudah tentu tidak ada pembangunan yang boleh dibuat. Dan Allah lah yang menenteramkan hati kita. Seperti juga firman Allah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, iaitu kembali mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah yang menenteramkan, yang memberi ketenangan hakiki kepada hati manusia itu sendiri. Bukan kebendaan, bukan harta benda yang banyak, bukan kedudukan dan pangkat. Walaupun kebendaan itu penting di dalam kehidupan, tetapi dia belum menjamin ketenteraman dan kedamaian hakiki yang dirasai oleh hati manusia. Ini kerana Allah lah yang menjaga, Allah lah yang memegang hati kita, Allah lah yang memberikan ketenangan dan ketenteraman di dalam hati itu. Karena itulah kita juga selalu berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atika. Wahai Tuhan yang memegang hati, mantapkanlah hati, tetapkanlah hati ini di dalam keimanan dan ketakwaan kepadamu, dan tetapkanlah dia pada jalan yang benar untuk melaksanakan ketaatan kepadamu. Kerana hati itu adalah merupakan raja. Dialah yang akan memerintah, akan mengarahkan perlakuan dan anggota yang lain untuk melakukan sesuatu. Kerana itu hati yang baik, hati yang murni, hati yang ikhlas, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, akan mengarahkan akal pemikiran, akan mengarahkan anggotanya, daripada matanya, telinganya, daripada tangan dan kakinya, untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala, untuk membuktikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan segala yang disuruh dan menjauhi yang mungkar, dan belajar serta mengajar, berdakwah dan mengembangkan ajaran Islam kepada orang lain, mendidik yang telah Islam dan juga mengajak yang belum Islam supaya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah di antara kenikmatan yang kita lihat adalah dengan adanya keamanan di Makkah dan Madinah, maka pembangunan dapat dilaksanakan dengan baik. Kemudahan-kemudahan peribadatan seperti masjid dapat dibuat dengan begitu cantik, indah dan selesa untuk kita meneruskan peribadatan dan menunjukkan kesyukuran kita pada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memberi jaminan, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Allah telah pun mengisytiharkan, menyatakan, sekiranya kamu bersyukur, nescaya kami akan tambah nikmat kami kepada kamu. Namun sekiranya engkau kufur, ingatlah pembalasan azab Allah adalah pedih dan hebat. Kerana itu marilah kita berusaha berikhtiar untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam arti kesyukuran yang sebenar-benarnya, yaitu menilai dan menghargai segala pemberian nikmat Allah kepada kita, daripada yang sebesar-besarnya kepada yang sekecil-kecilnya,
sehingga kepada kerdipan mata itu merupakan satu nikmat. Untuk menjaga mata supaya sentiasa basah dapat melihat dengan baik. Sekecil-kecilnya kita bersyukur kepada Allah ke atas keluarga kita yang diberikan keamanan, di atas harta benda kita yang diberikan kepada kita, di atas ilmu, hikmah dan kebijaksanaan yang diberi anugerah kepada kita, dengan rezeki dan kedudukan yang ada pada kita. Semuanya hendaklah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kesyukuran dalam arti kata menggunakan nikmat itu sebaik-baiknya untuk meneruskan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjaga nikmat tersebut tidak disia-siakan, memanfaatkan sepenuhnya dalam rangka mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berterima kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengikut sunnahnya, dengan selalu bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Kita mendoakan Allah memberikan maqam mahmudah seperti mana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda lah yang membawa risalah kepada kita sebagai penutup daripada kenabian, membawa risalah, membawa pengajian dan pengajaran tauhid, membersihkan kita daripada kesyirikan supaya kita dapat mengenal Allah dengan arti kata yang sebenar-benarnya dan dapat menunaikan tugas dan tanggungjawab kita mentaati Allah dengan sepenuhnya. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menunjukkan contoh, memberikan sunnah dalam segala bidang kehidupan. Inilah rahmat yang besar supaya kita tidak terpinga-pinga, supaya kita tidak susah lagi mencari contoh, tapi cuma kita mendalami, memahami dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur dan berterima kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah dengan amanahnya menyampaikan segala yang diturunkan kepada baginda untuk manusia seluruh alam, rahmatan lil alamin, bukan untuk kaum-kaum yang tertentu, bangsa yang tertentu, bahkan untuk keseluruhan alam di dunia sehinggalah hari kiamat. Maka Rasulullah yang tidak mewariskan harta kepada kita, tetapi baginda meninggalkan Al-Quran dan Sunnah sebagai khazanah, sebagai warisan untuk kita fahami dan untuk kita hayati dan untuk kita sebarkan, untuk kita berdakwah supaya nikmat Islam dan iman ini dapat dirasai oleh seluruh alam, seluruh manusia. Telah menjadi kewajipan pada kita untuk memahami, mendalami Islam dan menyampaikan nasihat dan pengajaran dalam konteks amal jariah. Mudah-mudahan dia akan memberi manfaat berkekalan walaupun kita telah meninggal dunia nanti. Inilah peninggalan Rasulullah. Beliau mewariskan tugas menyampaikan risalah ini kepada kita, kepada alim ulama, kepada pimpinan, supaya mereka menghayati sebenar-benarnya apa yang dikehendaki oleh Allah, apa yang dikehendaki oleh sistem Islam sebagai millah, sebagai ad-din, sebagai satu cara hidup yang kamil dan syamil, yang lengkap dan menyeluruh. Kalau mungkin kita tidak dapat melaksanakan satu-satu suruhan itu, kita mesti pertamanya yakin bahawa perkara itu adalah baik dan benar, yang datang daripada Rasulullah, yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita mengecilkannya, jangan kita menolaknya, jangan kita meremehkannya. Mungkin kita berdoa dan berusaha, mungkin satu masa nanti kita dapat melaksanakannya di dalam kehidupan kita secara berkeluarga, kehidupan kita dalam masyarakat kita, dan kehidupan kita di
di dalam bentuk kenegaraan, iaitu pelaksanaan polisi dan undang-undang oleh pimpinan sesebuah negara. Inilah peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi rahmat pada seluruh dunia. Kita wajib bersyukur. Alhamdulillah Rabbil Alamin.